Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan dengan tajuk pengamiran. Okey. So untuk tajuk pengamiran ni dia adalah tajuk yang ketiga form 5. Kalau nak ikutkan memang kalau KBSM dulu pun memang tajuk ni masuk form 5. Yang pembezaan yang sebelum ni kita belajar tu dia tajuk dekat form 4 tapi dah bawa ke form 5. Okey. So kalau nak ikutkan pembezaan dengan pengamiran ni sebenarnya dia adalah tajuk yang relate, tajuk yang adik-beradik. Dengan kata lain, dia ada kaitan antara satu sama lain. Dia lawan kepada pengamiran yang sekarang ni, dia adalah lawan kepada pembezaan yang kita dah belajar. Okey, sebagai contoh lah sebagai contoh balik semula kalau ingat balik, kalau misal kata saya nak buat pembezaan ni, pembezaan biasa Okey, Y sama dengan 5X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2. Okey, apa yang kita dapat kalau kita nak bezakan, kita akan buat dy dx. Okey, kalau kamu ingat apa yang kita buat ialah 3 ni kita bawa depan, dengan kata lain kita kena darab dulu and then kuasa kita akan buat apa hari tu? Kalau pembezaan? Kuasa kita akan buat apa? Tolak. Tolak. Okey. So kuasa kita kena tolak. Okey. So dalam pengamiran pula dia lawan dia. Okey, dalam pengamiran pula nanti kejap lagi saya akan explain balik. Dalam pengamiran pula okey, daripada dy per dx ni okey, contoh saya ada 5, tak nak 5 lah, nak boleh sama. 2x kuasa 4 tolak 3. Okey, pengamiran ni pula special dia mesti ada macam simbol pengamiran ni, dia macam ni, macam lalau ulat dan partner dia mesti dx. Ini pun sama macam ulat and then partner dia mesti dx. Okey, ini adalah cara penulisan untuk pengamiran. Maksudnya kamiran ni kamu tak boleh hanya ada simbol ni je, dia tak boleh. Dia mesti, simbol ni mesti ada partner dekat belakang. Okey, boleh faham? Yang ni boleh? Yang ni boleh follow? Boleh. Boleh. Okey, cuma kalau misal kata tadi pembezaan yang atas tu kita buat satu, yang pertama adalah darab dan yang kedua adalah kuasa jadi tolak kan. Okey, yang ni dia terbalik. So apa yang berlaku ialah kuasa akan jadi tambah dan lepas tu nanti dia akan jadi bahagi ataupun kita boleh buat jadi per. Okey, nanti saya tunjuk balik. Yang ini pula maksudnya kuasa yang buat dulu, lepas tu baru letak bawah. Okey, nanti saya tunjuk balik Boleh? Yang ni okey? Yang ni boleh untuk saya bezakan antara dua benda ni? Okay. Boleh? Boleh. Okey, simbol okey? Boleh terima? Kalau itu pembezaan simbol dia dy per dx. Kalau yang ni simbol dia adalah kameran and then belakang tu adalah dx. Jadi pen belakang ni kalau dalam ni huruf x, belakang ni mesti huruf x. Kalau misal kata soalan tu adalah 4y kuasa 2 tolak dengan 2. Okey, boleh saya letak dx tak kat belakang? Agak boleh tak kalau saya letak dx kat belakang? Tak boleh. Okey, kenapa? Sebab dia mesti follow huruf yang depan. So sepatutnya yang ini saya tak boleh letak dx, saya mesti tukarkan dia jadi dy. Okey? Boleh faham? Boleh? Yang ni okey, dia sama macam itulah, dia mesti follow huruf. Huruf kat dalam tu kita kena follow juga. Okey, so ini adalah nota dalam buku teks. Okey, boleh tengok kat sini, tak ada benda pun. Ni cuma hanya nak cerita saja pembezaan apa dia, kalau bezakan and then dia jadi pengamiran dekat sebelah sini. And dia macam ni je. Okey, contoh saya bagi contoh saya ada y. Okey. And then kita ada dy per dx. Okey. Kalau daripada y pergi ke kalau daripada y nak pergi ke dy ke dx, okey, apa proses yang kita akan buat? Pembezaan ke pengamiran? Kalau y, asalnya y.
and then jadi dy dx. Pembezaan ke pengamiran? Pembezaan. Pembezaan, good. Betul? Ini adalah pembezaan. Okay, tapi kalau daripada pembezaan kita patah balik nak pergi ke y, so ini nama dia adalah pengamiran. Dia maksudnya dia adalah lawan dia. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak maksud saya? Maksud saya dua tajuk ni dia berlawanan. Dia yang ni jadi sana, yang ni jadi sini, macam tu. Okay, boleh? Yang ni okay? Yang ni okay? Okay, kalau soalan SPM pernah keluar untuk kertas 2 kalau kertas 1 biasa dia pecah lah, kalau dah keluar pembezaan, biasa pembezaan, kalau pengamiran, pengamiran. Tapi kertas 2 pernah keluar SPM, dia punya style soalan A, soalan pembezaan, soalan B adalah soalan pengamiran dekat nombor yang sama. Tapi ada soalan pengamiran-pengamiran saja, pembezaan-pembezaan saja. Dia depend lah. Okay. Untuk kalau saya punya pendapat, pengamiran dia lagi mudah berbanding dengan pembezaan. Pembezaan dia tak susah sebenarnya, cuma pembezaan tu terlampau banyak. Kan kalau perasan aplikasi kan kita ada banyak kan, yang belakang-belakang yang ada saya tunjuk apa, perubahan kecil lah, kadar, yang benda-benda tu dia macam ambil masa sikit lah nak faham, tapi sebenarnya dia okey juga. Cuma yang pengamiran ni dia lebih simple. Dia setakat ada yang kameran tak tentu, kameran tentu, and then nanti ada satu ubah bentuk yang ada something yang ubah sikit, lepas tu nanti ada aplikasi. Aplikasi dia satu saja, setakat luas bawah graf. Luas bawah graf form 4 dah belajar kan? Matematik. Dah belajar tak luas bawah graf? Okay. Sebelum saya proceed ke yang seterusnya, ada benda nak tanya sebelum saya nak masuk kameran tak tentu? Saya nak terus ajar terus? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Satis ada Satis? Satis kalau tanya mesti tak nyaut. Okay, boleh? Okay, so saya akan sambung dengan kameran tak tentu. Okay, kameran tak tentu bentuk yang pertama maksudnya adalah bentuk yang paling simple. Okay, so yang atas ni sebelah kiri ni yang ada warna peach ni, ini adalah korang punya dekat dalam buku teks. Okay, ini hanyalah nota saja, tak ada apa-apa pun, cuma saya dia macam formula lah lebih kurang, tapi sebenarnya kalau kita dah faham, kita tak payah ingat pun tak apa, it's okay. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat sini, kamerkan A terhadap dx and then dia akan tambah jadi AX tambah C dengan keadaan A dengan C adalah pemalar. Okay, ini setakat ayat saja. Bila disebut A dengan C adalah pemalar, sebenarnya A dengan C adalah apa dia? Dia sebenarnya adalah nombor. Tak payah pening-pening. So A dengan C ni sebenarnya adalah satu nombor. Okay, X tu memang kita kena wujudkan sendirilah. Okay, ini contoh. Sebab dekat bawah tak ada contoh dia. Okay, contoh. Bila saya kamerkan nombor 5 dx, apa yang saya akan dapat? Kalau siapa faham formula yang dia bagi tu, dia boleh dapat. Agak-agak apa jawapan? Kalau saya kamerkan 5 terhadap dx, nampak kat sini? Ni nomornya 5. A kan pemalar kan, A nombor. So, apa yang kita akan dapat jawapan dia? A berapa? 5. A berapa? 5. 5, okay. And then, ini disebabkan huruf apa ni? X. Huruf X. And then belakang kita kena tambah dengan C. Okay, kenapa kena tambah dengan C? Sebab dia adalah kameran tak tentu. Sebab bila kameran tak tentu ni, dekat sini dia tak ada nombor apa-apa, dia kosong. Maksudnya dia hanyalah simbol kameran saja. Ini saja simbol. Kalau ada benda, ada nombor dekat sini, kita akan buat proses lain. Dia tak ada C. Okay, nanti saya tunjuk yang next. So untuk yang awal ni, kamu kena ingat kalau nombor korang kena wujudkan sendiri X dia. Okay, boleh dapat tak? Okay, kenapa boleh wujudnya ada X? Okay, saya tunjuk balik Okay, kalau 5 sahaja dia adalah X kuasa berapa? X kuasa kosong kan? Betul tak? X kuasa kosong 1 kan?
X kuasa kosong satu kan? Betul tak? Betul. Betul, okey. Kosong, okey. So 5 darab dengan 1, okey. So maksudnya dapat 5 balik lah kan tadi kan? Okey, so kalau untuk kameran, kita akan buat tambah 1 macam ni. Okey, jap, saya buat kat bawah. Sorry. Okey, so kita akan dapat 5 X kuasa kosong ni kita kena tambah 1 and then yang kuasa ni tadi maksudnya kosong tambah 1 dapat 1 kan? 1 ni korang kena letak bawah. Okey, boleh dapat tak? Okey, ini yang saya sebut tadi. Yang tadi. Kuasa kita kena tambah and then kita kena letak bawah. Kita kena jadikan dia bahagi. Faham tak? Boleh follow tak? Boleh follow yang ni? Ini okey? And then belakang dia akan jadi tambah dengan C. Kenapa tambah C? Sebab dia tak ada apa-apa dekat atas ni dengan bawah ni. So nama dia adalah kameran tentu. So bila kita solve, kita memang akan dapat 5X tambah dengan C. So sama juga dengan yang ni. Ini untuk buktikan sajalah. Tapi kalau in case lepas ni kamu kena ingat sebab proses ni tak ada markah pun. Proses yang ubah benda bentuk ni dia tak ada markah untuk yang soalan macam ni sebab dia simple je. Okay, kalau panjang mungkin dia ada markah jugalah. Okay, so untuk yang ini kalau nak senang untuk kamera nombor dia akan jadi, maksudnya kamu kena tambah X sendirilah ataupun Y, depend kepada huruf dekat belakang ni. Okay, ada soalan nak tanya sebelum saya proceed pergi yang seterusnya? Ada soalan nak tanya? Soalan tak? Semua okay Okay, so untuk formula yang kedua, dia sama untuk yang bawah ni, nanti sekejap lagi saya terus tunjuk contohnya. Okay, dia sama je, sama pemahaman macam yang saya dah buat tadi sebiji. Cuma ini kalau kameran ada nombor and then ada X, ada 2. Contoh. Okay, so apa yang berlaku? Kita akan buat 3 ni, kita akan salin balik, kita ambil huruf X. 2 ni kita kena tambah 1. Dia mesti tambah dulu baru bahagi. Dia terbalik dengan pembezaan. Pembezaan kita kena darab dulu baru tolak. Kalau kamu ingat balik lah. Okay, so untuk yang ini dia terbalik, kita kena tambah dulu and then baru kita kena bahagi dia. So maksudnya sini akan jadi 2 tambah 1 sama dengan C. Okey, ini untuk peringkat awal lah. Kalau dah boleh buat sendiri, kalau dah boleh buat sendiri teruskan je. Dia tak perlu nak tak perlu nak jalan kerja yang remeh macam ni. So nanti kita terus dapat jawapan berapa? 3X kuasa 3 per 3 tambah dengan 1. And then nanti kita kena cancel out lah. 3 ni akan habis and then kita akan dapat final answer is X kuasa 3 tambah 1. Okay, boleh follow yang ni? Boleh follow sebelum saya pergi ke soalan seterusnya? Boleh follow tak? Okay, semua okay? Cikgu, tolong ulang balik tadi. Hamda, macam mana? Ulang balik soalan tadi tu. Yang mana? Yang cikgu baru buat tadi tu. 3X kuasa 2? Okay, so saya buat tepi sini Saya bagi nombor lain boleh? Boleh. Okay. Siapa yang tanya tu? Bagi satu nombor. 7. 7. Kamilkan 7. Nak X kuasa berapa? 3. Okay, ni yang simple dulu Okay, so untuk soalan ni kamirkan 7X kuasa 3 terhadap DX. Okay, kalau kamu tengok nombor yang terlibat ini je sebenarnya yang kita kena kamirkan yang ini. So, apa yang berlaku kita kena buat 7 ni maintain, X tulis, 3 ni kita kena tambah 1. So nanti dia akan jadi 4, betul tak? Betul. Okay, so maksudnya dengan kata lain 3 tambah 1 dekat bawah. Ini cara budak kecil lah. Kena tulis satu-satu, sebenarnya tak payah pun. Sebenarnya korang boleh terus je. 7 salin je balik. X 3 tahu berapa kan? 3 tambah 1 berapa? 4. 4. Letak je lah 4 kat bawah terus.
tambah C. Macam tu je. Boleh tak? Oh, okey. Okey, maksudnya kuasa yang dah jadi, kuasa yang kita dah tambah tadi tu, dia akan letak bawah. Okey, letak bawah selepas. Okey, boleh yang ni? Okey. Boleh, boleh, boleh. Okey, so untuk soalan seterusnya kita akan terus buat je. Saya tak akan, maksudnya saya tak akan buat step yang ni. Saya akan terus buat step yang ni. Okay, so kena alert lah. Maksudnya kita buat adalah tambah 1 and then kemudian kita kena letak kuasa tadi, letak dekat bawah. Itu saja. Okay, so kita pergi kepada, saya tak nak buat semua soalan. So ini muka surat berapa? Modul ada dengan kamu kan? Modul ada? Ada. Ada. Okay, so kita akan sambung yang ni. Okay, saya pilih soalan nombor 1 dulu. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, sekarang ni dia ada dua apa kita panggil lah, dua ungkapan. Maksudnya ada dua benda kat sini. Ada yang pertama, ada yang kedua. Okay, dia ada dua kaedah. Sama ada kita buat terus, kita terus je sebab benda ni dah simplify. And then cara yang kedua kita boleh pecahkan Kamil tu kepada 2 kali. Nanti saya ada tunjuk dekat belakang. Nanti ada yang page yang keempat ni saya ada tunjuk balik lah untuk yang kes yang kedua. So untuk apa nama dia? Ini sekarang ni untuk kaedah yang pertama dulu boleh Okay, so cara dia senang je. Okay, jap saya salin soalan. Korang tak payah salin soalan pun tak apa. Okay, saya salin soalan. Ini saya akan terus buat Saya tak nak buat tambah-tambah tu. Okay, sama dengan. Okay, 6 saya tulis balik. X 7 tambah 1 berapa? 7 tambah 1 berapa? 8. 8. Bawah letak nombor apa? 8. Dah, itu je. Belakang tambah 6x 5 tambah 1 berapa? 6. 6, good. Bawah? 6. 6, yes. Tambah C. Boleh follow? Okay, mana boleh cancel out, memang kena cancel out sebab selepas proses ini, kalau kita dah masuk kamera tentu, dia kena ada problem, dia kena solve. So apa-apa hal pun kalau kamu jumpa benda yang boleh kecilkan, tolong kecilkan lah. So apa punya sifir ni, 68 sifir berapa? 66 habis, 68 sifir 2 kan? Ni 3, ni 4 betul? Betul tak? Okay, so kita terus dapat jawapan lah, siap dah. So 3x kuasa 8 per dengan 4 tambah dengan x kuasa 6 tambah dengan C. Okay, boleh follow? Untuk yang ni boleh follow? Untuk yang ni okay? Boleh? Boleh, okay. So saya nak kamu buat dalam 2 minit sekarang buat soalan C. Sebelum saya tunjuk soalan D. Lepas tu yang EF akan jadi homework. Okay, buat C sekejap. Okay. Boleh? Okay, dah dapat jawapan? Ada dah dapat jawapan? Ada dah dapat jawapan? Jawapan 2x kuasa 9 per 3 kan? Depan, betul tak? Betul. Belakang 2x kuasa 3 per 3, betul?
Betul tak? Okey, apa yang berlaku? Kenapa Betul. jadi 2x kuasa 9/3? Sebab dia kena kecilkan kan? Okey, yang ni memang maintain saja dengan 2x kuasa 3/3. Yang penting jangan lupa tambah C sebab dia adalah kamiran yang tak ada apa-apa. Maksudnya dekat kamiran punya simbol tu tak ada apa-apa. Okey, so untuk yang ini saya salin balik kalau in case siapa yang tak nampak, 6x kuasa 9/9 tambah 2x kuasa 3/3 tambah dengan C. And then yang belakang tak boleh kecil sebab 2 dengan 3. So yang depan saja boleh kecil, kita guna sifir 3. So dia akan jadi 2, ini akan jadi 3. Okay, boleh follow Okay, so saya akan tunjuk contoh D. And then nanti EF akan jadi homework kamu EF akan jadi homework. Okay, so kita akan buat yang ni sahaja. Okay, so kita tengok dia sama je sebenarnya, cuma sebab dia pecahan kan saja je nak tunjuk. Sebenarnya korang dah boleh buat sendiri juga. Okay, so apa yang berlaku? Kalau saya tak salin soalan, dia jadi 5 apa? 5x kuasa 5x kuasa 1/2 tambah dengan 1, betul tak? Betul. Betul, okey. So kalau kita tambah, kita akan terus dapat 3/2 kan? Kalau kamu pakai kalkulator terus. Ya. Okey, tak apalah, yang ni saya buat step dulu. Yang ni korang tak buat pun tak apa. Okey, sekejap saya tulis dulu. Okey, sebab nanti kejap lagi saya nak kena tunjuk macam mana kita nak letak kita nak susun nombor tu. Okey. So untuk yang ini apa yang berlaku dekat sini ialah kita akan dapat 5x kuasa 3/2. Betul atau tidak? Betul. Betul. Okey, bawah dia akan jadi 3/2. Betul atau tidak? Ya. Betul Okey, belakang 1/3 tambah 1 berapa? 4/3. 4/3. So ini akan dapat 4/3. Ini saya tunjuk step by step. Sebenarnya boleh skip je. Okey, sebab dia dah masuk basic. Okey, boleh saya tinggal jawapan akhir macam ni? 2x ada. Tak boleh kan? Sebab dia ada double-double. Maksudnya korang punya pecahan tu pecahan. Lepas tu dalam pecahan lagi. Betul tak? Yang bawah ni kan pecahan juga. Lepas tu di dalam pecahan. So kita tak boleh tinggal jawapan macam ni. Kita kena jadikan pecahan biasa juga. Okey, apa yang berlaku? Dia senang je sebenarnya. Biasanya macam contohlah, kalau masa kecil-kecil dulu korang kena guna kaedah macam contoh kita ada 2/3 bahagi dengan 4/5. And then kita kena buat 2/3 jadi darab dengan 5/4. Ingat tak kisah-kisah lama dulu? Yang bahagi tukar kepada darab and then yang belakang ni kita kena rotate ataupun kita kena terbalikkan. Ingat tak? Ingat tak? Okay, kan ada yang ni kan? Okay, so sebenarnya benda lah ni kita kena buat benda yang sama. Tapi kita boleh simplify terus. Kalau kamu buat latihan selalu, dia akan terus jadi macam ni tau. Nombor yang dekat bawah ni, nombor 2 yang dekat bawah ni, korang akan terus duduk atas. So dia akan darab dengan orang yang bahagian atas tu. Okay, yang bawah ni akan tinggal nombor 3. Okay, kenapa boleh jadi macam tu? Sebab dia terbalik. 3/2 ni kita terbalikkan dia akan jadi 2/3 kat belakang. Faham tak? Dia akan jadi darab 2/3 macam ni, betul kan? Betul tak? Faham tak ni? Faham tak? Faham. 3/2 kan dia bahagikan. Sepatutnya kita akan jadikan darab 2/3 kan? Betul? So 2 sebab itulah 2 ni kena darab dengan yang atas ni. 2 kena darab juga dengan yang 5 kat atas ni. Sebab 2 akan jadi kat atas. 3 akan maintain duduk bawah. Okey, boleh follow? Ini kita guna kaedah masa kecil-kecil dulu. Tapi kalau biasa kata kamu biasa buat latihan, bila kamu buat, kamu kena ingat 2 ni sebenarnya nampak macam kat bawah tapi sebenarnya dia boleh move dekat naik atas je. Okey, boleh follow? So saya sambung Okey, tambah dengan 3 akan jadi naik atas. So dia akan jadi ini huruf X saya tertinggal. Okay, so 3 and then kita ada 2x kuasa 4/3 per dengan 4 tambah dengan C.
Okay, so final answer kita akan terus dapat jawapan 2 dengan 5 boleh darab atau tidak? 2 dengan 5 boleh darab atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Memang darab. Yes, sebab dia darab. Yang penting jangan kacau X. X tu jangan kacau. Okay, boleh? So kita akan dapat 10 X kuasa 3 per 2 per dengan 3, tak boleh kecilkan kan? 10 dengan 3 boleh kecil tak? Tak. Tak ada. Okay, settle. Tambah dengan ini sebab saya rasa macam saya nak potong terus lah. 2 dengan 4 boleh cancel kan? Boleh. 1 dengan 2. Sebab kalau tak nanti korang kena buat step baru. So sebab tu saya cancel siap-siap. So kita akan dapat 3 per 2. Okay, boleh follow So 3 per 2 and then yang atas ni adalah X kuasa 4 per 3 and then belakang mesti tambah dengan C. Okay, boleh faham? Boleh follow tak? Okay, pengamilan boleh terima? Cikgu, Ya. kalau X dia tu kuasa dia sama boleh solve ke? Kalau kuasa ni sama yang sini dengan sini? Nak Boleh? kena tambah ke? Boleh. Tapi biasanya kalau nak senang daripada awal kita dah solve siap-siap. So korang akan buat kamiran tu sekali je. Faham tak? Macam contohlah. Okay. Macam contoh Dia suruh buat kamiran 2x kuasa 3 tambah dengan 5x kuasa 3 terhadap dx. Okay, maksudnya kalau kat sini korang dah solve siap-siap dululah. Kalau boleh juga kita buat kamiran dua-dua, korang buat macam ni, 2x kuasa 4 per 4 tambah dengan 5x kuasa 4 per 4 tambah dengan C. Tapi ada satu lagi solution yang lagi mudah sebenarnya, kita boleh terus tambahkan dulu and then dia dapat 7x kuasa 3 dx. Okay, and then kita terus je buat 7x kuasa 4 per 4 tambah C. Jawapan dia akan sama saja sebenarnya. Okay. Boleh nampak tak apa yang saya nak cerita? Sebenarnya awal-awal mana yang boleh solve dulu. Sebab bila kita dah buat, macam contoh kalau kita pecah, dia akan, korang kena buat 2 kali kamiran. Kalau misal kata benda tu dah di-combine pada peringkat awal, bermaksud kita hanya buat sekali saja kamiran. Itu maksud saya. Okay, boleh Amma? Okay, boleh terima? Boleh. Boleh. Okay, boleh Okay, so saya nak terus kepada kamera tak tentu bentuk yang seterusnya. Boleh Okay, untuk hari ni kita saya akan tunjuk yang version yang pertama saja. Yang ini, yang dekat dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni hanyalah ni dekat dalam kita punya apa? Buku teks dia ada tulis kat sini. Okay, ataupun penggantian. Penggantian ni nanti pakai huruf U. Tapi hari ni saya tak nak tunjuk, saya nak tunjuk next class. Okay, sebab penggantian ni kita kena pakai kaedah petua rantai. Macam petua rantai dekat dalam apa kita panggil? Dalam pembezaan. So macam a bit, macam pening sikit lah. So saya tak nak kacau untuk hari ni. Yang penggantian, saya akan tunjuk yang biasa dulu. Okay, boleh saya sambung yang ni? Boleh? Okay tak? Boleh ke tak? Boleh saya sambung untuk soalan seterusnya? Saya sambung Boleh. Okay, so nanti kejap lagi masa saya explain, saya akan tunjuk balik dia punya formula tu apa sebenarnya. Okay, dapat tak? Ini sebenarnya dalam pembezaan pun ada, tapi pembezaan dia bawa ke depan and then kena darab. Tapi yang ni dia kena tambah and then kita kena bahagi. Okay, so yang ni senang juga. Okay, ini berlaku kalau kita ada bracket, kita ada kuasa dekat luar. Okay, untuk kes yang ini hanyalah kita ada bracket and then ada kuasa kat luar. Okay, sebagai contoh 4 per 5. Okay, ini adalah kuasa dia. Ini pun sama, 6x tambah 2 kuasa 2. Kita boleh guna kaedah ni ataupun satu lagi kaedah, korang boleh buat 6x tambah 1, korang kena kembangkan dulu. Nanti jawapan dia sama je sebenarnya.
Maksudnya korang kena kembangkan dulu, dapat satu nombor and then kita baru kamikan. Okay. Tapi yang untuk soalan yang sekarang saya menggunakan formula di atas. Nanti kejap lagi kita akan buat comparison untuk soalan C Saya akan buat comparison soalan C. Okay, kita buat soalan B dulu boleh? Boleh? Saya buat soalan B dulu. Okay. Okay, so step yang pertama, saya tak salin soalan saya terus buat. Okay, first step dia ialah kita salin terlebih dahulu. Kamu nampak tak? Dia salin terlebih dahulu. Dia salin je. Sebiji dekat dalam. So maksudnya dia sama juga yang macam dalam pembezaan hari tu. Kita hanya menyalin sahaja. Kuasa yang dekat sini, dia akan jadi N tambah 1. Maksudnya kuasa ni 4/5 kita kena tambah 1. Sama je macam yang kita kena, memang kita kena buat tambah 1 kan kuasa. 4/5 tambah 1 dapat berapa 9/5. Okay, betul. 9/5. Okay, so bawah. Okay, nampak tak yang N tambah 1 dia ni? Oops. So maksudnya kita terus letak macam tadi, sama macam tadi. 9/5 juga. Cuma kita kena ingat balik, dekat dalam bracket ni, korang kiranya korang baru kamerkan ataupun ubah kuasa pada dalam tau. Pada luar kan, 4/5 kan. Yang dalam ni kita tak buat apa-apa lagi. Tapi kita kena buat sesuatu. Iaitu kita kena bezakan orang yang dekat dalam. Dengan kata lain, kita ambil huruf yang sebelah, kita ambil nombor sebelah X, iaitu nombor 4 kita kena letak kat sini. Okay, kalau kamu tengok, dia buat kat sini, huruf A ni. Okay, hakikat yang sebenar, dia sebenarnya adalah bezakan dalam. Tapi ini disebabkan guna formula, kita boleh terus sajalah. So kat sini adalah nombor 4. Faham tak kenapa nombor 4? Faham tak kenapa nombor 4? Cikgu, Okay, ya. ulang balik. Yang Kenapa mana? 4X tambah 5? 3 lah. 3. Saya salah salin. Itu je ke? Okay, Ulang balik dulu tak, cikgu? ulang juga Nak ulang balik Okay, semula Okay, saya ulang balik semula. Okay, saya kamerkan 4X tambah 3, 4/5 tambah, DX. Okay, so untuk soalan ini saya kena ulang balik. So untuk yang ini, okay, contoh mula-mula step dia yang pertama adalah kita kena salin dulu sebiji yang dekat dalam bracket. Okay, ini untuk case yang bracket. Okay, sebab apa yang ni dia dah case lain. Sebab macam sebelum ni bentuk yang tadi, yang awal, dia punya bracket memang ada bracket pun, setakat tulis bracket je, tapi dia tak ada apa-apa kuasa kat luar ke apa benda kan. Dia setakat macam ungkapan biasa je yang ni. Okay, ni yang tadi. Sebab tu kita boleh terus buat direct. Yang ni kita kena ubah sikit lah bentuknya. Okay, apa yang berlaku untuk yang sekarang, first step dia ialah salin balik yang dalam bracket tanpa ubah apa-apa. Okay, boleh faham? Yang ni okay. Kemudian 4/5 kuasa. Kan sebelum ni kuasa kita tahu kita kena tambah 1 kan. So kita kena tambah 1 lah. So 4/5 tambah 1 itu yang dapat 9/4. Dalam pengamiran kalau kuasa dah jadi 9/4 kita mesti perkan dengan 9/4. Itu step yang macam tadilah yang dekat kameran tak tentu yang sebelum ni. Yang sebelum ni yang macam saya tunjuk ni tadi. Macam contoh 9/5. 6 and then bawah letak apa dia Amar? 9/5. 9/5. Alah, mati cikgu entah pagi ni. Sorry. Terima kasih. Okay, so dia jadi 9/5. Sorry, 4/5 tambah 1. Tekanlah kalkulator nanti dapat 9/5. So 9/5 pun saya letak bawah. Okay, lepas tu jangan lupa ini kita baru buat kuasa dia. Sebab tu kita kena buat yang dalam bracket pula. Okay, yang dalam bracket dengan kata lain kita bezakan. Bila bezakan 4X ni kita akan ambil nombor 4 je kan kalau bezakan. Kalau ingat lagi yang lepas punya. Bezakan tajuk yang lepas bukan tajuk sekarang.
Dia bukannya jadi 4x kuasa 2/2, bukan. Dia kena bezakan. Kalau ada 4x, dia akan jadi 4 saja. Okay. Yang apa nombor, dia akan burn. Itu yang dalam pembezaan lah. Dengan kata lain, kalau kita follow the formula dia yang follow formula, letak A ini adalah A yang berada di sebelah huruf X. Okay, sebab itulah kita ambil sahajalah yang jadi macam ni. Okay, siapa yang tanya tadi dah okay belum? Faham tak? Okey. Okay, dah Faham, boleh faham. nampak? Dah faham dah? Okay, tapi jangan tinggal jawapan macam ni, kita kena solve dulu Boleh? Kita solve dulu Okay, so apa yang berlaku ialah 4x tambah 3 kuasa 9/5. Okay, nombor yang dekat bawah ni dia akan jadi 36/5, betul kan? Nombor yang kat bawah 36/5 kan? Betul tak? 4 darab 9/5, 36/5 kan? Tak boleh kecil kan? 365 tak ada sifir kan? Okay, so 5 letak mana, atas ke bawah? Atas. Atas, so letak je 5 ke atas. So bawah akan jadi 36 and then akan jadi tambah C. Nampak tak apa saya buat? Saya malah nak tulis, kalau tulis dia akan jadi satu step lagi. Rajin tulislah. Okay, boleh follow. Yang ni okay, ada apa-apa nak tanya? Yang ni okay? Okay tak? Boleh? Okay. So untuk soalan seterusnya, C ni akan jadi homework. Alamak, tadi saya nak tunjuk lah. Okay, saya tak nak tunjuk, saya nak kamu jadikan homework, kamu buat homework sendiri. Okay, homework yang pertama saya nak kamu guna kaedah formula ni, yang sekarang ni formula nama dia. Homework yang kedua saya nak kamu buat yang ni. Ni kaedah kedua. Sekejap hanya nak compare je, tak ada apa-apa pun. Nanti buat pilihan sendiri mana kamu suka. Okay, ni kaedah 1 yang sekarang. Ini adalah kaedah 2. Okay, apa maksud kaedah 2? Satu pakai formula macam yang tadi Okay, apa maksud kaedah 2? Maksudnya kamu kembangkan dulu. 6x darab 6x kita dapat 36x kuasa 2. Boleh follow ni? Darab-darab tu, yang darab-darab tu, darab 1, 1 ni yang ada 1. Kembangkan tu. So nanti dapat tambah 12x tambah dengan 1 dx. Okay, boleh tak ni? Ini okay? Boleh tak kembang okay? Betul tak saya kembang? Betul. Betul Okay, so nanti terus buat je. Ini dapat apa? Sebentar. Okay, sebentar. Baik. Negatif 1/6. Weh, kenapa jadi negatif 1/6 tu? Negatif. Ya. Mana ada satu negatif? Ya. 36. 36 lah. Maintain kan, sama kan nombor? X kuasa? 3. Yes, bawah. 3. Ya, betul. Belakang? 12. 12. X kuasa 2. Okey, betul. Bawah? 2. 2. Kalau nombor saja, kalau perbezaan dia gaib. Kalau pengamiran dia wujud, apa dia? C. No. C kan 1. Saya nak buat 1 ni, saya kena kamirkan 1. C benda lain. C kat belakang lagi 1. C ada lagi tapi belakang lagi. Yang ni saya nak buat yang ni dulu. Ni macam mana ni? Kuasa 1 apa? X kuasa kosong. Dia X kuasa kosong sebenarnya. Dia adalah 1x kuasa kosong and then korang kena jadikan tambah 1 and then jadi 1. So nanti dia akan jadi huruf X saja. Okay, dengan kata lain apa yang saya nak sebut ni, kalau nombor untuk kamiran dia akan terus wujud satu benda. Faham tak? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Ya. Tak okey? Ini okey tak?
Kenapa memang akan keluar X ya. dia memang kameran tu maksudnya korang kena wujudkan X. Kalau dia nombor saja memang kena wujudkan X. Sebenarnya tadi saya dah explain dekat awal ni. Sekejap Saya tunjuk balik sekejap boleh? Sekejap je. Okay. Okey. Mana tadi ada satu benda saya tunjuk sekejap kat sini. Ni Ingat tak tadi saya buat kameran 5dx. Kita dapat apa? 5x tambah c. Nampak tak 5 ni kan dia nombor bulat je kan? So korang just letak je 5x. Macam tu je. And then tambah c sendiri. Boleh tak? Contoh kalau kameran negatif 24. Jawapan berapa? Negatif 24x. Negatif 24x. Itu je. Dapat tak? Boleh follow? Okay. Okey, sebab itulah bila X ini sahaja, sebab dia nombor dia satu je. Sebenarnya dia nombor satu lah kat depan tapi kita tak tulis lah kan. Okay, so dia akan jadi X and then tambah sini special case untuk kameran tentu ni tadi. Okay, boleh dapat and then kita akan solve sebab belum settle. Saya kena kecilkan dulu, ini akan jadi 1 dengan berapa Sifir 3. 12, good. Belakang 1. 6. Okey, so kita akan dapat jawapan 12x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tambah dengan x tambah dengan c. Boleh follow? So, untuk soalan ini saya nak kamu buat ni homework ni pakai formula punya style. Make sure jawapan dia sama. Okay, maksudnya apa yang saya nak tekan kat sini ialah korang boleh, kalau setakat kuasa 2, korang boleh kembangkan saja buat macam biasa kalau tak ingat style ni. Tapi kalau dah keluar soalan melibatkan kuasa 3, boleh je nak kembangkan balik macam ni kalau rajin lah. Faham tak? Kau tak rajin, formula lagi senang sebenarnya. Cuma kena ingat. Okay, ada benda nak tanya? Ada nak tanya? Ya. Macam nak tahu yang tu nombor C tu? Dia akan beritahu ke yang C tu? Okay, kenapa wujudnya C? C dia macam ni. Bila ada kameran punya simbol saja, tak ada nombor kat bawah ni, maksudnya kat depan ni, tak ada nombor, dia memang kita kena letak C. Nanti ada satu aplikasi tu, nanti kejap lagi, maksudnya dalam tajuk ni juga, dia kena cari C nanti. Dia cari C macam kita buat Y sama dengan MX tambah C. Ingat tak Y sama MX tambah C? Tajuk. Nanti kita akan buat style macam tu juga. Ganti, nanti boleh dapat C juga akhirnya. Tapi untuk yang awal ni belum lagi lah. Kita belajar belakang sikit nanti. Okay? Boleh? Okay. Sebab nanti dia ada satu version ni, nama dia kameran tak tentu memang ada C. Kameran tentu nanti dia akan ada nombor. Nanti kat sini dia akan wujud nombor. Contoh sini nombor 2 kepada 3. And then dia ada satu benda yang kita kena buat lah kat sini. Nanti dia ada 3, 2 kat sini. Ni memang kalau soalan yang macam ni ada nombor, automatic C tak ada. C ni tak boleh tulis. Nanti saya tunjuk balik. It's okay. Untuk yang awal ni je. Okay, boleh Boleh yang ni okay? Mesti ada C Kalau misal kata jawapan akhir kamu tak ada C, biasanya salah. Sebab ini kameran tak tentu. Dia mesti ada C di belakang untuk jawapan akhir tu. Okay, boleh. Yang bawah tu kameran tentu lah. No, kameran tentu saya belum tunjuk lagi. Ni semua tak tentu lagi. Ni belum tentu, ni semua tak tentu. Ni semua ada C tadi kan, ni ada C. Ni kita buat tadi semua ada C. Nampak tak? Bukan yang cikgu tunjukkan tadi C tak boleh tulis tu. Oh, okay. Ini nama dia tentu. Yes, betul. Ini nama dia kameran tentu. Nanti dia ada proses masuk 3 tolak dengan masuk 2 pula. Nanti saya tunjuk next. Dia cerita lain. Okay, boleh? Okay, dia cerita lain sikit. Okay, so saya akan sambung sikit lagi sebelum saya habis. Okay, so ini tak ada apa-apa pun sebenarnya. Ni simple je. Cuma saya nak cerita benda tu sebenarnya boleh pecah. Itu je. Kalau yang sebelum ni kita buat, kita tak pecah. Tapi ni tak ada apa-apa. Ni tak ada apa-apa. Ni macam ala-ala korang
Kembangkan kameran tu, letak saja. Tak ada benda pun. Jangan risau, yang ni hanya nak tunjuk sahaja. Saya tunjuk satu formula saja. Ini pakai buku teks page 87. Saya rasa saya berminat dengan soalan mana Saya ambil soalan C boleh tak? Saya ambil soalan C Saya tunjuk satu contoh saja Okey, maksudnya begini untuk yang formula ni. Dia tak ada apa-apa pun. Korang jangan pening-pening, tak ada benda pun. Okey, maksudnya begini. Punca kuasa 3 ialah X kuasa berapa? Punca kuasa 3 adalah X kuasa berapa? Setengah. 3. Setengah. 1/2. Kalau 1/3 untuk punca kuasa 3. Boleh Okey, ini macam kalau kita buat tadi. Kalau kita buat tadi, kita akan dapat 5X kuasa 3 per dengan bawah. Bawah dapat berapa? 3. 3, good. Belakang 3X setengah tambah 1 dapat 3/2. 2. Betul? So nanti dekat bawah patut tulis 3/2 kan? Tapi kalau kita nak skip, kita terus je terbalikkan. So 2 duduk atas, bawah 3 tambah dengan C. Betul tak apa yang saya buat ni? Betul tak? Betul. Betul. Okey. So dalam kata lain, 3 ni saya terus cancel saja ataupun nak darab dulu and then bahagi pun tak apa, tak ada masalah. Terpulang mana yang senang. So 5X kuasa 3 per dengan 3 tolak dengan 3 tadi dah habis. So tinggal 2X 3/2 tambah dengan C. So settle. Ini cara tadi. Betul tak? Okey, yang ini cara yang sekarang ni. Benda yang sama saja, jawapan sama saja, jangan risau, tak ada siapa marah. Okey, kita tengok formula. Okey, kalau ada satu formula ataupun kamera ni, ini adalah fx ni bermaksud adalah satu nombor tambah dengan satu nombor lagi. Maksudnya yang ini, yang hijau ni yang belakang. Yang kuning yang saya buat ni tadi, dia adalah yang depan. Faham tak cara penulisan saya? Okey, kalau misal kata dia kata bawah tu adalah tolak, dia mesti tolak jugalah yang kat bawah ni. Itu je maksud dia, tak ada apa-apa pun. Boleh? Okey, bermaksud kalau kamu tengok dia pecahkan. Kamerkan benda depan dx tambah tolak kamerkan gx dx. Maksudnya kamerkan pula benda belakang. Ini setakat macam ala-ala kembang je, dia tulis macam ni je. 5x kuasa 2 terhadap dx tolak dengan kamerkan lagi sekali 3x 1/2 terhadap dx. Maksudnya dia setakat pecahkan macam ni je, itu je. So lepas tu buat je macam biasa, 5x kuasa 3 per dengan 3. Boleh yang ni? And then yang belakang jadi tolak, kita salin je balik, dia akan jadi 3x kuasa 3/2 sama macam tadi, dia akan jadi 3/2 and then jadi 2/3 juga, betul tak? Tambah dengan C. So sebenarnya bendanya adalah benda yang sama je. Ni sama sahaja. Okey, apa yang beza? Apa yang bezakan soalan ni sebenarnya, formula ni? Dia cuma nak cakap benda tu boleh pecah, itu je. Okey, boleh tak ni? Yang ni okey tak? Ini cara penulisan dia tak ada apa-apa pun. Korang nak buat terus boleh, nak pecah macam ni pun boleh, tak ada isu. Dia okey je. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Ada. Okey. Tak ada. Okey, saya nak sebab sebelum habis ni, sebab dah pukul 10, saya nak tunjuk ada satu soalan sebab saya berperasan yang negatif punya nombor saya tak ada contoh. Okey, contoh. Saya buat yang simple je Saya tak buat pula yang ni punya soalan punya. Okey, apa yang kena buat yang pertama, step yang pertama. Step yang pertama wajib mesti buat apa? Naik. Ya. Okey, dalam kameran kita wajib naikkan semua benda dekat atas.
Ataupun dengan kata lain, kalau untuk punca kuasa 2 ke punca kuasa 3, korang mesti tukar dulu kepada kuasa tu dalam bentuk nombor. Okay, so step yang pertama adalah disebabkan saya baru nak ubah bentuk. Okay, sebab tu dah saya masih tulis kameran DX. Kenapa saya masih tulis kameran DX? Sebab saya baru ubah bentuk, saya tak buat kamer lagi. Saya belum tambah, belum bahagi lagi. Okay, faham yang ni? Ini dia basic tau, ini maksudnya kalau korang tersilap tulis, kadang-kadang kalau penanda tu perasat, macam benda tu mungkin melibatkan markah, dia boleh jadi hilang markah. Tapi kalau step tu tak ada markah, tak ada isu. Cuma kadang-kadang ini semua saya nak kena tekankan lah, benda yang belum buat kameran, kena tulis lagi kameran dia. Kameran DX tu mesti ditulis. Okay, so apa yang kita buat sama macam tadi, ini saya akan start dengan membuat kameran. So kita akan dapat 5x kuasa negatif 4 tambah 1 berapa? Negatif 3. Negatif 3. So bawah akan? Negatif 3. Yes, pandai. Tambah dengan? C. C, yes. So dah siap? Dah siap ke belum? Jawapan akhir boleh saya tinggal begini? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab X tu negatif. Yes, X tu negatif. Sebaik yang mungkin kita ubah X tu duduk bawah supaya bila kita buat kameran yang tadi saya kata kameran tentu yang lepas ni kita belajar, dia akan, korang tak akan buat mistake. Korang akan kurang careless. So lagi satu, negatif ni macam biasalah, negatif tak boleh duduk bawah kan untuk jawapan final. Dia mesti duduk tepi ataupun atas kan, ingat tak? Dalam maths dia tak boleh negatif kat bawah So kita duduk tepi kat sini, 5. Bawah nombor apa? Bawah nombor apa? Kalau atas 5, bawah nombor apa? Nombor-nombor. Bawah nombor apa? 3. Nampak tak saya tulis? Saya buat nombor dulu. Nampak tak saya buat nombor dulu? Boleh tak? Okey. Cara penulisan sama ada negatif tulis dekat situ ataupun negatif kamu tulis selari dekat sini. Nampak tak? Okey. So, atas ada benda lagi tak? Atas ada benda tak? Ada. Patutnya X kuasa negatif 3 betul? Betul. Tapi X kuasa negatif 3 nak bawa pergi mana ni sekarang ni? Bawah. Bawah. So, dia akan jadi X kuasa 3. 3, yes. Tambah C. So siaplah, itu je. Nampak tak step yang saya buat? Caranya ialah negatif tu kamu tulis dulu. Nombor yang terlibat kita tulis dulu. Nombor yang terlibat ni. Okay, so kita tulis dulu dekat tempat yang betul. And then baru kamu panjangkan and then kamu buat yang version yang ni pula. Maksudnya yang version X kuasa negatif 3 yang kena duduk bawah tu. Okay, nampak tak step apa saya buat? Ini supaya kamu tak tertinggal, tak careless, macam tu lah. Okay, boleh? Okay. Okay, so untuk hari ni saja sebab nanti kiranya kita akan sambung lagi next ni pengameran kan. Cuma yang hari tu video hari tu saya belum hantar. So untuk hari ni itu saja. Saya stop dekat sini. Okay, terima kasih banyak sebab bagi kerjasama lah untuk hari ni.